ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على النبي الكريم محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد. Yang dihormati Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi Lejawatan Kuasa Masjid Muslimin dan Muslimat, mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah pada hari ini, sebab selama saya duduk balik Perlis ni, mereka duduk atok masjid lah kan. Saya menggunakan kitab yang sama, Ensiklopedia Adab Islam, dan hari ini kita sampai tajuk tentang adab kepimpinan Islam, adab kepimpinan dalam Islam. Kalau kita tengok sistem pemerintahan Islam ni, dia ada tujuan yang mulia. Dia tak sama dengan pemerintahan yang lain. Sebab kehidupan kita ni Allah dah sebut, wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidaklah kami jadikan jin dan manusia itu hanyalah untuk mengabdikan diri kepada Allah. Jadi apabila manusia dan jin itu, ataupun jin dan manusia itu dijadikan untuk mengabdikan diri kepada Allah, maka semua aspek perlu menjurus ke arah itu, termasuklah di dalam sistem kepimpinan. Sebab itu kalau kita tengok, tanggungjawab yang terbesar bagi seorang Muslim nak merealisasikan ayat yang kita baca tadi ni. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, dia kata, فَالْمَقْصُودُ الْوَاجِبِ بِالْوِلَايَاتِ إِصْلَاحُ دِينِ الْخَلْقِ الَّذِي مَتَى فَاتَاهُمْ خَسِرُوا خُسْرَانًا مُبِينًا وَلَمْ يَنْفَعُهُمْ مَا نَعِمُوا بِهِ فِي الدُّنْيَا وَإِصْلَاحُ مَا لَا يَقُومُ الدِّينُ إِلَّا بِهِ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah, dia kata tujuan yang wajib dalam pemerintahan adalah memperbaiki keadaan agama manusia. Tujuan dalam pemerintahan Islam untuk memperbaiki keadaan agama manusia. So kita kalau kita tengok ada orang yang nak jadi calon, nak jadi pemimpin, so adakah niat dia untuk memperbaiki agama ataupun ada niat lain? Sedangkan dalam sistem kepimpinan Islam, seseorang pemimpin dia mesti fokus untuk nak baiki keadaan agama manusia itu sendiri. Sebab kata Ibn Taymiyah, apabila ianya diabaikan, maka mereka pasti akan mengalami kerugian yang besar dan tidak ada manfaat apapun kalau agama diabaikan. Dan dia kata lagi, keduanya adalah memperbaiki urusan dunia mereka, dan dengannya agama menjadi tegak. Bayangkan, pertama sekali nak memperbaiki agama, yang kedua memperbaiki dunia. Bahkan dunia tu pun dikaitkan juga dengan agama. Dengan apabila dunia okey, maka agama akan jadi okey. So apa-apa pun kalau kita tengok di dalam pentakrifan ataupun yang nak disebut tentang sistem kepimpinan ataupun pemerintahan Islam ni, agama yang paling penting. Paling penting. Sebab itu Nabi telah contohkan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mencontohkan kepada kita. Nabi apabila mengirim surat kepada wilayah-wilayah lain, kepada pemerintah yang lain, contohnya Nabi pernah kirim surat kepada Heraklius, pemimpin Rom, Raja Rom, dan Nabi utus seorang wakil ke wilayah tersebut, dan apa yang Nabi sebut dalam surat tersebut mengajak kepada agama tauhid, mengajak kepada beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak cerita itulah kepimpinan Islam yang sebenar. Baik. Kemudian begitu juga Nabi SAW sebelum Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, seruan-seruan tauhid telah dikumandangkan di Madinah lebih awal lagi. Nabi telah menghantar wakil, termasuk antaranya Mus'ab bin Umair, untuk pergi berdakwah di Madinah sebelum Nabi sampai.
Sebab itu apabila Nabi sampai, Islam dah pun wujud di sana. Mereka sudah faham tentang bagaimana sebuah kepimpinan di dalam Islam. Baik. Sebab itu, kalaulah kita ikut apa yang telah disampaikan oleh Nabi, tentang sistem pemerintahan Islam ni, kita akan nampak betapa pentingnya agama di dalam kepimpinan Islam itu sendiri. Kalaulah seorang pemimpin dia tak peduli tentang agama rakyatnya, maka pemimpin tu bermasalah. Kalau pemimpin tidak peduli ataupun tak risau dengan keadaan agama rakyat di dalam negaranya, pemimpin tu bermasalah. Dia ada masalah. Baik. Sebab tu kalau kita tengok di zaman Nabi sendiri, misi-misi jihad ni ditegakkan di beberapa wilayah. Semua tujuannya adalah untuk misi tauhid, nak mengajak kepada Allah. Dan begitu juga nak pelihara kesejahteraan umat manusia pada ketika itu. Sebab tu antara hikmah yang lain, apabila manusia dalam sesebuah negara diajak untuk beriman dan bertakwa pada Allah, sebab tu Allah kata, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Allah kata, seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, dah tentu kami akan buka dan limpahkan untuk mereka keberkatan dari langit dan bumi. Allah sebut dah ni, kalau penduduk sesebuah wilayah beriman dan bertakwa, Allah akan buka ataupun limpahkan untuk mereka berkat dari langit dan bumi. Baik, dalam ayat yang lain Allah sebut apa? Alladzina immakkannahum fil ardi aqamus salah wa atawuz zakah wa amaru bil ma'rufi wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur. Allah kata, iaitu orang-orang yang jika kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi, maksudnya yang telah diberikan jawatan untuk menjadi pemimpin, nescaya mereka mendirikan ataupun menegakkan salat. Ini tanggungjawab pemimpin. Salat mesti dilihat perkara yang paling besar. Dan kadang pemimpin umat Islam ni tak sebut pun tentang salat, sedangkan salat itu hubungan manusia dengan Allah. Bayangkan kalau pemimpin tak bercakap tentang itu, tentang salat, bahkan rakyatnya tidak peduli tentang salat, maka pemimpin, seorang pemimpin itu seorang yang tidak peduli hubungan dengan Allah, dan itu juga dia melahirkan rakyat yang tidak peduli dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat. Zakat ni tak payah ceritalah, kan, memang kutipnya, kan, memang kutip. Salat tu yang tak berapa nak fokus. Zakat tak payah sebut, memang kutip. Kemudian menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan mungkar, dan kepada Allah lah kembali segala urusan. Amar ma'ruf, nahi mungkar, ini adalah tanggungjawab seorang pemimpin apabila dia ada jawatan. Sebab itu Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu an, dia pernah menulis kepada orang bawahan dia. Dia tulis, dia kata, inna ahamma umurikum indi as-salah, faman hafaza 'alayha wa hafizaha hafiza dinahu wa man dhayya'aha kana lima siwaha min 'amalihi ashadda idha'ah. Kata Umar, ni dia tulis surat kepada orang bawahan dia, sesungguhnya urusan kalian yang paling penting di sisi aku adalah salat. Ni Umar, khalifah yang berjaya mengalahkan Rom dan Parsi. Bukan calang-calang ni, berjaya mengalahkan dua kuasa besar dunia. Mengapa boleh jadi hebat? Kita tengok surat dia sendiri ya. Urusan apa yang dipentingkan di sisi orang bawahan dia, rakyat dia, dia sebut dah, sesungguhnya urusan kamu yang paling penting di sisi aku adalah pada salat. Maka siapa yang memelihara dan menjaganya, nescaya dia akan menjaga agamanya. Siapa yang meremehkannya, maka terhadap urusan yang lain, nescaya dia akan lebih meremehkannya. Dalam Al-Mudawwanah oleh Imam Malik. Jadi Sayyidina Umar sendiri sebut tentang salat itu sangat penting. Siapa yang pelihara dan jaga salat, maka dia akan jaga agama. Apabila dia jaga agama, dia jadi orang yang bagus.
Kalau salat dia tak peduli, dia meremehkan, maka urusan lain lebih-lebih lagi dia akan remehkan. Tuan-tuan, bila seseorang itu jaga salatnya, dia jaga hubungan dengan Allah, maka dia akan perbaiki amalan-amalan ataupun perbuatan yang lain dalam kehidupan dunia akan jadi baik. Mungkin kita akan kata, ada juga orang solat tapi maksiat buat juga. Kan orang akan kata macam tu. Allah dah sebut kan, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dan sesungguhnya solat itu mencegah daripada perbuatan keji dan mungkar. Jadi kalau dia sendiri tak dapat menghentikan ataupun dia masih buat perbuatan keji dan mungkar, salahnya pada apa? Pada solatnya. Maksudnya ada something wrong. Ada masalah pada solatnya, dia nak kena perbaiki solat dia. So kalau seseorang itu solatnya dijaga dengan betul, maka urusan yang lain akan betul. Kalau perbuatan keji dan mungkar dia masih buat sedangkan dia solat, maksudnya pada solatnya itu ada masalah. Kan? Kita tak boleh kata solat tapi duk buat juga, tak. Solat itu kena perbaiki, ada masalah. Siapa yang meremehkan solat, maka urusan lain juga dia akan remehkan. Maksudnya pemerintah kena fikir rakyat mesti peduli tentang salat. Jangan remehkan. So kalau urusan hubungan dia dengan Allah itu diremehkan, dia akan remehkan urusan yang lain. Tuan-tuan, orang meninggalkan salat ni dosa besar. Besar. Dosa. Kalau dosa besar dia buat, dia tak takut, dia remehkan hubungan dia dengan Allah. Sebab dalam solat ni kita ada apa? Kita ada membesarkan Allah, kita ada memuji-muji Allah, kita ada berdoa dan meminta kepada Allah. So banyak, kita ada dialog dengan Allah, hubungan langsung kita dengan Allah di dalam solat. Kalau dengan Allah kita ada masalah, so kita akan dalam urusan lain pun dia akan ada masalah nanti. Sebab tu jadi rasuah dan pelbagai lagi. Kerana apa? Kerana hubungan dia dengan Allah pun bermasalah. Tuan-tuan, sebab tu saya tak setuju kalaulah kata slogan sebut kata dadah musuh utama negara. Dadah musuh utama negara. Saya tak setuju. Kalau dalam urusan dunia ni, patutnya dadah ke rasuah? Rasuah. Dadah boleh masuk sebab rasuah. Senjata api haram boleh masuk sebab rasuah. Pendatang haram boleh masuk sebab rasuah. Tapi oleh kerana nak buat slogan tu pun mungkin dia pun tibai ke apa, mungkin. Takkan nak tulis rasuah musuh utama negara, dadah. Jadi jika sekiranya hubungan manusia dijaga, hubungan dengan Allah dijaga, maka urusan lain dia akan rasa Allah, takkan aku nak rasuah ni. Sebab dia jaga hubungan dia dengan Allah. Kalau dia tak jaga hubungan dia dengan Allah, apa saja melintas dia akan sapu. Baik. Sebab tu Sayyidina Umar yang berjaya mengalahkan Rom dan Parsi, urusan salat sangat dipentingkan. Sehingga musuh-musuh Islam menjadi takut kepada umat Islam pada ketika itu. Kerana umat Islam yang ada hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian antara adab bagi seorang pemimpin Islam, dia mestilah menegakkan keadilan. Mesti menegakkan keadilan. So apa keadilan yang paling besar? Menegakkan agama Allah. Kita bila sebut keadilan, kita akan nampak dalam sistem mahkamah ya. Betul, sistem mahkamah ni perlu adil, betul. Tetapi keadilan yang paling besar adalah menegakkan agama Allah, membenarkan apa yang telah dibenarkan oleh Allah dan menegaskan kebatilan yang telah dibatilkan oleh Allah dan Rasul. So seburuk-buruk kebatilan apa dia? Syirik. Syirik. Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah
Dia sebut al-haqq wal adlu wa huwa ittiba'ur rusul fima akhbaru bih wa ta'atuhum fima amaru bih fa innal ladzi ja'u bihi huwa al-haqqu alladzi laysa wara'ahu haqq. Laysa wara'u haqq. Yang dimaksudkan dengan melaksanakan kebenaran dan keadilan itu adalah membenarkan dan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh para rasul, sekaligus mentaati segala apa yang diperintahkan oleh mereka. Sesungguhnya apa yang dibawa oleh rasul itu adalah kebenaran yang tidak dapat lagi dinafikan dan tidak ada kebenaran yang lain selainnya. So Ibnu Katsir dia sebut, dia dah sebut dah, dia kata keadilan ni dimaksudkan melaksanakan kebenaran, dan keadilan adalah membenarkan dan mengikuti apa yang telah disampaikan oleh para rasul. Yang tu dimaksudkan kebenaran ataupun keadilan. Apa yang disampaikan oleh rasul kita buat, maksudnya kita berlaku adil. Jika sekiranya apa yang disampaikan oleh rasul kita tak buat, kita tidak berlaku adil, kan? Kita tidak berlaku adil. Sebab adil dalam Islam ni dia bukan sama rata. Adil dalam Islam ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Kita dah bincang dah tadi, kan, tentang betapa pentingnya salat, betapa penting tak. Yang kata adil tu bukan semua orang bebas bersuara. Kalau kita biarkan semua orang bebas bersuara, maka agama paling awal akan hancur, akan rosak. Masa Perancis, kalau tuan-tuan ingat lagi, apabila ada rakyatnya yang ataupun bahkan pemimpin mereka sendiri yang menghina Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka mereka kata kita bebas bersuara, guna hak tu. Tetapi apabila sistem demokrasi mereka dihina, tak boleh tak. Maksudnya bagi mereka apabila Islam ditohmah, yang tu kena ambil yang bebas bersuara. Apabila sistem mereka dihina, yang tu tak boleh pula. Tak adil pula kot tu. Sebab tu Islam awal-awal lagi dia bukan yang kata semua orang bebas bersuara. Kalau semua orang bebas bersuara, yang tu jadi tidak adil. Yang tu pula jadi tidak adil. Saya dah sebut dah tadi kan, adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Adil bukan bermakna sama rata, semua orang boleh cakap, tak.
kan. Saya ingat lagi almarhum Ustaz Ismail Qamus kan, dia bagi analogi yang cantik lah. Dia kata bawa ni nak beli baju raya kan, bawa anak lelaki, kemudian bawa anak perempuan pergi beli tudung kan, pergi beli tudung. Kemudian bila dah pergi beli tudung tu, bawa pula anak lelaki pergi kedai kan. Dia kata sekali aku beli kepiah tak adil pula, sebab tadi beli tudung kena beli tudung lah. Dia kata tu bukan tak adil tu bahasa Ustaz mereka mengulang itu bukan tak adil, itu bahasa dia. Jadi maksudnya kalau anak lelaki beli anak perempuan beli tudung, anak lelaki mungkin kepiah, mungkin songkok, itu dinamakan adil. Sama juga macam konsep pengusi Ustaz tadi sebut poligami kan, poligami. Yang kata poligami ni ada orang dia kata mesti rumah sama, kereta sama besar kan. Dah itu bukan adil. Itu bukan adil. Kan? Warna mesti sama dah. Bukan macam tu. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Duit kena bagi sama tak? Kalau yang ni anak 5, yang ni anak seorang, kalau bagi sama-sama 500, tak adil lah. Kalau seorang anak 5, seorang anak 1, hak ni 5 bilik, hak ni sebilik, hak ni pun sebilik juga. Tak adil lah. Dalam Islam, keadilan itu meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi, tidak boleh membiarkan semua orang bebas bersuara, kerana ia tidak akan berlaku adil. Semua orang nak cakap. Baik. Ataupun menuntut hak sama rata bagi setiap orang, itu juga tidak adil. Menuntut hak sama rata di barat ni, perempuan apa lelaki buat kami nak buat, apa yang bidang lelaki boleh buat kami juga boleh buat. Islam tak. Islam apa yang sesuai untuk lelaki beri pada lelaki, apa yang sesuai pada perempuan berikan pada perempuan. Itu Islam. Tapi di barat tak, apa lelaki boleh buat kami juga nak boleh buat. Sebab itu mereka mempertikaikan sistem pembahagian harta dalam Islam. Dia kata anak lelaki dapat 2 dalam Islam, anak perempuan dapat 1. Itu tidak adil. Tetapi Islam memberikan keadilan sesuai dengan tempatnya. Anak lelaki bila dia dapat 2 bahagian, banyak tanggungjawab dia. Banyak. Kalau ayah dia mati, mak dia nak kena tanggung. Adik-beradik dia kalau yang masih kecil lagi pun dia ada tanggungjawab dalam tu. Isteri dia, anak dia. Berbanding perempuan yang dapat 1 bahagian, 1 bahagian tu betul-betul untuk dia. Betul-betul untuk dia. Tapi barat melihat yang tu tidak adil. Sebab tu kita nak kena faham, Islam itu yang dikatakan adil adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Maka seorang pemimpin dia mesti bertindak adil seperti apa yang telah digariskan oleh syarak. Baik. Kemudian pemimpin yang adil, seorang pemimpin yang adil di hari akhirat kelak, dia akan dapat naungan Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam hadis Nabi sebut, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillih. 7 golongan yang akan dapat naungan di sisi Allah yauma la dhilla illa dhilluh. Ketika tidak ada naungan lain melainkan naungan Allah. Yang pertama Nabi sebut al-imamul adil, pemimpin yang adil. 7 golongan esok dapat naungan di sisi Allah di mahsyar kelak. Waktu tu tak ada naungan yang lain dah, kecuali naungan Allah saja. Tuan-tuan bayangkan kita hidup, kita duduk di mahsyar yang dikumpulkan manusia daripada zaman Nabi Adam, sekadar yang kita tahu, sampai kiamat. Kalau tuan-tuan pernah pergi haji tahun 90-an ke bawah, Padang Arafah, masa dikumpulkan 2 juta orang, ramai. Zaman sekarang dia dah sistematik lah.
Tak macam dulu kan. Melontar pun dah ada 3 tingkat. Dulu Allahu Rabbi. Kan? Tuan-tuan, kita masa tu ada 2 juta pun kita pun dah Allah ramainya. Kena celah-celah tu pula hilang. Kita lost dengan kawan-kawan. Nak cakap Arab pun tak erti, nak cakap orang putih pun tak erti. Kan? Hak duk tengok semua muka hak terlalu hitam dengan hak terlalu putih. Muka bukan muka orang kata muka orang Malaysia. Tiba-tiba kita nampak jauh ada satu kumpulan bawa bendera macam bendera Malaysia. Sonok kita, sonok. Kita pergi dekat tengok, Allah, bendera Amerika. Bendera kan lebih kurang sama kan, tengok pada jauh. Sukar waktu tu. Bayangkan di mahsyar yang tidak ada naungan lain melainkan naungan Allah. Ketika itu yang salah satu golongan yang akan dapat naungan di sisi Allah adalah pemimpin yang adil. Untung sesiapa yang diberi jawatan untuk memimpin rakyat ataupun manusia lalu dia berlaku adil, maka dia akan dapat naungan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun perlu juga diingat, golongan pemimpin juga diberi amaran oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyatan yamutu yawma yamutu wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah. Nabi kata tak ada seorang hamba pun yang mendapat amanah daripada Allah untuk memimpin rakyat. Lalu dia meninggal, pada hari dia meninggalnya dia dalam keadaan khianat dan menipu rakyatnya, maka Allah haramkan syurga ke atasnya. Jangan tuan, jangan duk ingat nak jadi pemimpin ni senang. Jangan. Kita ada tanggungjawab khusus yang diberikan oleh Allah dan Rasul kepada seorang pemimpin di dalam nak memimpin orang bawahan dia. Bukan senang. Jangan ingat aku nanti kalau menang dapat projek. Yang ni lagi kacau. Lagi kacau. Sebab Nabi pernah sebut pada Abu Dhar Al-Ghifari. Abu Dhar ni sahabat Nabi, dia wara'. Dia wara'. Abu Dhar ni dia ada sebut tentang kepimpinan, jawatan pada Nabi. Nabi kata wa innaha amanah wa innaha yaumal qiyamati khizyun wa nadamah illa man akhadhaha bihaqqiha wa adda alladhi alayhi fiha. Nabi kata sesungguhnya jawatan ataupun kepimpinan itu adalah amanah. Siapa yang nak tawarkan diri, nak masuk jadi calon, dia kena sedap yang tu. Kan? Yang menunggu di hadapan dia adalah amanah. Kan? Amanah. Dan Nabi sebut, dan ianya nanti hari kiamat menjadi kehinaan dan penyesalan. Siapa yang tak menjalankan amanah tersebut dengan baik, maka dia akan menjadi kehinaan. Dia akan terhina di akhirat kelak. Dan dia akan menyesal. Pasal apa aku pergi ambil jawatan tu? Kecuali bagi siapa yang mengambilnya dengan hak, dengan cara yang benar. Dan menunaikan pada hak-haknya. So, kecuali orang yang menjalankan hak dengan sebenar, yang berlaku adil, yang ni okey. Seperti mana yang Nabi sebut 7 golongan yang akan dapat naungan Allah, yang salah satu daripadanya adalah pemimpin yang adil. Jadi seseorang itu sebelum dia menerima apa-apa jawatan ataupun dia mungkin menawarkan diri, ni pilihan raya kata tak lama lagi kan. Bunyi-bunyi tak lama kan. Menawarkan diri nak masuk jadi calon, nak jadi salah satu daripada kepimpinan, dia perlu fikir yang tu amanah. Tanggungjawab dia sangat besar. Kan? Kalau dia fikir nak glamour, dapat jawatan, kemudian ada projek, yang ni bermasalah. Kan? Dan Nabi sebut akan dapat kehinaan dan nanti menyesal di hari akhirat kelak. Kalau dia rasa dia okey, kan? Dia rasa okey daripada nanti orang lain menang, baik aku nampak okey sikit, kan? Bolehlah nanti aku selit mana-mana agama, yang tu okey. Kan? Kalau dia rasa begitu, dia yakin dia mampu buat lebih baik di sudut agama khususnya dan memimpin rakyatnya, memperbaiki keadaan dunia mereka. Kalau dia rasa dia lebih baik pada orang lain, boleh dia terima. Kan? Baik.
Kemudian Nabi juga pernah bersabda, dan Nabi berdoa. Nabi doa dalam hadis sahih Muslim, Nabi kata, Allahumma man waliya min amri ummati syai'a fashaqqa alaihim fashquq alaihi wa man waliya min amri ummati syai'a farafaqa bihim farfuq bih. Ya Allah, siapa yang menguruskan hal ehwal umatku lalu dia menyusahkan mereka, maka susahkanlah dia. Dan siapa menguruskan hal ehwal umatku lalu dia mengasihi mereka, maka kasihilah dia. Nabi sendiri doa. Nabi kata, siapa yang diberi jawatan menguruskan hal ehwal umatku, yang menjadi pemimpin, dia susahkan rakyat dia, dia susahkan orang bawahan dia, kan? Dia hidup senang, kan? Kemudian Nabi sebut, maka susahkanlah dia. Tuan-tuan, kalau ramai je pemimpin umat Islam yang menyusahkan rakyat, kan? Tuan tengok negara Arab umpamanya, kan? Tengok negara Arab umpamanya, pemimpin mereka kaya raya, sebahagian lah, bukan semualah, sebahagian kaya raya, tapi rakyat miskin, papa gedana, ramai. Mungkin kita kata, hidup dia tak susah pun, bukan Nabi doa susahkan hidup dia, bukankah Nabi doa apabila dia menyusahkan mereka, maka susahkan dia. Dia tak susah pun, tak susah pun. Tuan-tuan, jangan nampak susah itu dalam bentuk dunia aja, kan? Boleh jadi Allah simpankan kesusahan yang dia akan tanggung esok adalah di akhirat, kan? Okey. Sama jugalah macam kita dalam berinteraksi dengan masyarakat, kan? Kita kata salat bila ada hubungan dengan Allah, Allah akan lapangkan rezeki, kan? Kita kata kau tengok tu kedai tu, tokek dah haram sembahyang pun tak, tapi makin maju. Ni tengok ni, pantang azan dah pergi masjid, tengok kedai dia. Sebab kita nampak kita terlalu kecilkan tentang rezeki, kita kecilkan skop tentang kesenangan yang Allah nak bagi tu, kita kecilkan sekadar apa yang kita nampak. Sedangkan Allah yang maha kaya boleh bagi dalam pelbagai bidang, kan? Hatta kalau Allah tak bagi dunia pun, Allah akan simpan nak bagi dia kat mana? Akhirat. Yang tu cara kita berinteraksi dan dalam nak faham tentang agama ni, kan? Selalu kita salah tanggap. Baik. Begitu juga insya Allah, berapa minit ya? 4 minit ya? Antara adab pemimpin lagi, dia mesti memperbaiki urusan rakyatnya. Kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah, ada teks bahasa Arabnya dalam Majmu' Al-Fatawa. So saya baca terjemahan sebab masa kita suntuk. Dia kata setiap orang perlu tahu bahawa mengatur urusan manusia merupakan kewajipan agama yang paling agung. Dia kata atur urusan manusia ni dia bukan urusan remeh. Ini urusan besar. Diperintahkan oleh Allah, diperintahkan oleh Rasul. Ini urusan besar, bukan urusan kecil. Sebab itu kalau tuan-tuan pergi ke Masjid Nabawi, kan? Tuan-tuan pergi ziarah, ada satu tempat yang dekat dengan Masjid Nabawi tu, satu tempat nama dia Saqifah Bani Sa'idah. Tempat tu tempat apa? Tempat tu tempat apabila Rasulullah wafat. Rasulullah wafat, urusan jenazah Rasulullah tu belum selesai lagi. Para sahabat berkumpul di Saqifah Bani Sa'idah untuk melantik seorang khalifah yang baru. Kita secara logik akal ni kita tahu, Allah selesaikan ni dulu, selesaikan dulu. Rasulullah kot tak. Para sahabat melihat betapa pentingnya melantik seorang pemimpin, kerana tanpa pemimpin rakyat akan hancur, akan bergaduh, akan bermusuh-musuhan, akan jadi macam-macam. Jadi sahabat melihat urusan kepimpinan ni besar, bukan kecil. Jangan anggap remeh. Sebab itu dalam kita nak memberi undi pun nak kena nilai juga.
Banyak benda nak kena nilai. Saya menasihati kepada kita semua, jangan kerana kita parti A, siapa pun boh meja pun aku nak sokong dia. Jangan. Ini masalah orang kita. Aku parti A, hang bubuhlah siapa pun aku tetap sokong. Jangan. Kerana sokongan kita itu akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bagi kepada tangan yang merosakkan agama, kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu Mamat ni bukan orang yang pentingkan agama. Kita tahu dia ni kalau dapat jawatan rosak agama, kita pergi bagi tak? Kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, saya melihat dalam sistem pelantikan rakyat yang nak melantik pemimpin ni, walaupun barat dia sistem dia salah kan, tapi rakyat dia lebih matang di dalam nak menentukan siapa pemimpin yang dia nak lantik kan? Lebih matang berbanding kita kan? Baik, kemudian kata Syekhul Islam Ibn Taymiyah lagi, bahkan agama dan dunia tidak akan jadi baik tanpa perkara ni. Agama dan dunia takkan boleh diuruskan, agama sendiri tak mampu untuk nak dilaksanakan apabila kita tidak ada kepimpinan yang baik. Kerana manusia takkan dapat wujudkan maslahah bagi diri mereka melainkan dengan bersatu padu. Mereka pasti saling memerlukan antara satu dengan lain, dan mereka tidak akan dapat bentuk kesatuan bagi mereka melainkan di bawah seorang pemimpin. Penting, sebab tu Nabi SAW apabila keluar 3 orang dalam safar bermusafir, 3 orang bermusafir, Nabi sebut lantik seorang ketua kan? Musafir 3 orang, Nabi suruh lantik seorang ketua. Yang ni jarang kita buat kan? Jarang kita buat. Kita nak pergi KL umpamanya, naik sebuah kereta 3 orang, kita okey kita lantik dia ketua lah. Kalau musafir 3 orang lantik seorang ketua, bagaimana negara? Betapa pentingnya untuk melantik seorang pemimpin. Bahkan pemimpin itu mestilah pemimpin yang baik dari sudut agamanya dan begitu juga dunianya. Kalau agama saja tapi tak mampu untuk nak melaksanakan pemerintahan, yang tu tak lehak. Agama bagus tapi tak mampu untuk pemimpin. Macam Abu Dhar Al-Ghifari yang tanya pada Nabi tadi ni. Abu Dhar warak kot. Sahabat Nabi yang warak, tapi Nabi tak bagi kepimpinan pada dia. Sebab Nabi tahu Abu Dhar dia tak mampu untuk memimpin. Jadi tak semua orang yang kita lihat dia agamawan mampu diberikan jawatan pada dia. Jangan kerana dia agamawan okey kita bagi. No, tak mesti dia mampu untuk memimpin. Kita melihat orang yang baik dari sudut agamanya, dan kita rasa, kita yakin dia takkan merosakkan agama orang apabila dia dapat jawatan, dan kemudian dari sudut kepimpinan dia nampak dia mampu untuk memimpin, yang tu okey. Baik. Kemudian dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Man wallahu Allahu azza wa jal syai'an min amri muslimin fahtajaba duna hajatihim wa khallatihim wa faqrihim, ihtajaba Allahu anhu duna hajatihi wa khallatihi wa faqrihi." Siapa yang diberi kekuasaan oleh Allah azza wa jal suatu urusan dari urusan kaum muslimin, tetapi dia tak peduli pada keperluan dan hajat mereka, dan tidak juga peduli kemiskinan mereka, maka Allah pun tidak akan peduli dengan keperluan dan masalahnya dan kemiskinannya. Hadis Abu Daud, Albani kata hadis ni sahih. Baik, pemimpin juga sebagai perisai bagi agama, negara dan begitu juga rakyat. Hadis pada Abu Hurairah, kata Nabi, innamal imamu junnah yuqatal min waraihi wa yuttaqa bihi, fa in amara bi taqwallah azza wa jal wa adal kana lahu bidzalika ajrun wa in ya'mur bi ghairihi kana alayhi min. Sungguhnya seorang pemimpin itu adalah perisai. Pemimpin dia jadi benteng kepada agama,
benteng kepada negara dia dan benteng kepada rakyat dia. Nabi dah sebut, pemimpin tu dia akan jadi benteng. Rakyat akan berperang di belakangnya, berlindung dengannya. Apabila dia perintah untuk bertakwa kepada Allah serta bertindak adil, maka dia akan dapat pahala. Tapi jika dia perintah dengan selain itu, dia akan mendapat akibat buruk hasil daripada perbuatannya. So pemimpin ni, dia boleh dapat pahala yang besar dan boleh dapat dosa yang banyak. Bayangkan seorang pemimpin, dia memimpin manusia, dia mengajar tentang kebaikan. Nabi sebut, man sanna fil Islam sunnatan hasanatan kana lahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang menunjukkan contoh, memulakan sesuatu yang baik, maka dia akan dapat pahala yang dia buat dan pahala yang orang lain buat sampai kiamat. Kalau dia yang mula, Malaysia ni antara yang awal sistem perbankan Islam, antara yang awal dalam dunia. Siapa yang mula? Orang yang mula tu kalau dah mati pun sampai kiamat dia akan dapat pahala. Kalau pemimpin fikir tentang urusan rakyat dia buat baik, dia tunjukkan contoh, dia buat aktiviti, program, sistemkan benda yang baik, dia akan dapat pahala yang besar. Dah mati berkurun, pahala duk mengalir lagi sebab dia yang mulakan dulu. Tuan-tuan bayangkan kalau dia yang buat benda yang mungkar. Dia mula. Judi tak ada, dia buat, kemudian perbanyakkan lagi cabutan. Bayangkan dia dah mati, orang hanya teruskan saja. Orang hanya teruskan saja. Nak buang susah. Bukan senang tuan-tuan. Cakap memang senang. Sebelum dapat jawatan, kita akan tutup kilang arak, kita judi, kita akan ni. Dapat jawatan, bukan senang. Susah tuan-tuan. Dia bercakap memang senang. Nak turunkan harga barang, sembang memang senang. Baik. Jadi, apabila ada golongan yang mendapat jawatan, dia yang mula tu, sampai orang yang kemudian nak buang tu susah. Dia akan dapat dosa yang dia buat dan dosa hak orang lain buat sampai kiamat. Tuan-tuan, kalau di Turki, saya ambil contoh Turki, Mustafa Kemal Atatürk. Kejahatan-kejahatan yang dia buat di Turki ni sangat dahsyat. Sehingga kan Erdogan menang ni, kan? Dah berapa belas tahun dah. Nak ubah tu susah. Ya, dia ubah banyak benda dia ubah. Tapi tak semua benda dia boleh ubah sebab benda tu dah berakar umbi lah. Hatta gambar Mustafa Kemal Atatürk yang ada di Jabatan Kerajaan tu tak boleh turun tu. Turun gambar tu satu kesalahan. Kita tak apa nak Islam saja, gambar Mustafa Kemal Atatürk pun ada. Bukan senang. Jadi siapa yang mula tu buat dosa, dia akan dapat dosa dia buat, dosa orang lain buat sampai kiamat. Kita bagi laluan azan, nanti kita sambung sikit lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة. Baik, sambung sikit lagi. Seorang pemerintah dia mesti melaksanakan amar ma'ruf dan nahi munkar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhum al-fasiqun. Kamu adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia, menyuruh kepada ma'ruf dan mencegah yang mungkar, dan beriman pada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentu dia lebih baik, itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka adalah orang yang fasik. Ayat ni tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kuntum khairu ummatin, mereka adalah golongan yang terbaik kerana mengamalkan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Ayat ini ditujukan kepada generasi umat Islam yang awal, masa zaman Rasulullah, zaman sahabat, generasi yang awal. So apa keistimewaan mereka melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar? Kenapa umat Islam pada ketika itu digeruni oleh musuh? Sehingga kan kalau tuan-tuan tengok zaman Rasulullah sendiri, puak-puak Yahudi yang ada di Madinah ni, mereka lebih awal datang daripada Rasulullah. Rasulullah datang kemudian. Tapi akhirnya Yahudi yang mengkhianati Rasulullah, akhirnya semua dihalau. Mereka golongan yang ramai, yang kuat. Tapi Allah campakkan rasa gerun dalam hati mereka kepada umat Islam. Kerana apa? Kerana inilah umat yang terbaik, mereka melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Jadi jika masyarakat sekarang, umat Islam sekarang nak jadi yang terbaik, yang baik, maka mereka mesti mengikut generasi yang terdahulu, mesti melaksanakan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Dalam satu hadis, hadis dalam musnad Imam Ahmad, dari Durrah bin Abu Lahab, beliau berkata, qama rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa 'ala al-mimbar faqala ya Rasulullah ayyun nasi khair faqala sallallahu alaihi wasallam khairun nasi aqra'uhum wa atqahum wa amaruhum bil ma'ruf wa anhahum 'anil munkar wa awsaluhum lirrahim. Pernah seorang lelaki berdiri pada Nabi yang pada ketika itu Nabi sedang di atas mimbar. Lalu lelaki itu bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang terbaik di kalangan manusia? Nabi pun jawab, sebaik-baik manusia ada yang banyak bacaannya, maksudnya penguasaan ilmu dia banyak, khususnya dalam urusan ataupun ilmu Al-Quran. Paling bertakwa, yang melaksanakan dan menyeru kepada ma'ruf, melarang dari hal yang mungkar, dan bersungguh-sungguh menyambung tali silaturahim. Yang ni umat yang ataupun orang yang terbaik disebut oleh Nabi SAW. Baik, Al-Hafidh Ibn Kathir rahimahullah, dia ada bawa satu kisah dalam kitab Al-Bidayah wa Nihayah. Ketika pasukan Rom, dia mengalami kekalahan yang teruk kepada tentera Islam. Tentera Islam. Lalu Maharaja Rom pada ketika itu dia tanya, kenapa tentera Rom kalah? Tak silap saya dalam perang Yarmouk, tak silap saya. Maharaja dia tanya, kenapa tentera Islam kalah? Sedangkan tentera Rom jauh lebih ramai, jauh lebih hebat di sudut persenjataan, persiapan ketenteraan. Kenapa tentera Islam menang, tentera kita kalah? Salah seorang panglima dia bangun dan jawab. Dia kata, kami kalah kerana mereka adalah kaum yang bangun di waktu malam untuk melaksanakan salat.
Ni tentera Islam pada ketika tu bangun malam laksanakan salat. Siang mereka berpuasa. Mereka menunaikan janji. Ini umat Islam pada ketika tu. Mereka menyeru kepada ma'ruf dan mencegah pada kemungkaran serta berpesan kebaikan di antara satu sama lain. Sedangkan kita pula kalah kerana kita merupakan kaum yang minum arak, berzina, menyalahi janji, melakukan perbuatan haram, merampas hak orang lain, berbuat zalim, pemarah, melarang dari hal-hal yang diridai oleh Allah, dan kita membuat kerosakan di muka bumi. Dalam Al-Bidayah wa Nihayah. Saya nak tutup dengan satu kisah tentang Muawiyah bin Abi Sufyan. Bagaimana amar ma'ruf dan nahi mungkar dilaksanakan pada ketika itu. Ada satu kisah ini ditulis dengan panjang. Dia kata Abu Qubail dari Muawiyah bahwasanya beliau, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan, dia naik mimbar pada hari Jumaat. Muawiyah dia naik mimbar, kemudian dalam khutbah dia kata harta ini, yakni harta kerajaan adalah harta kami, dan harta faid, faid ini dapat bukan melalui perang. Kalau ghanimah dapat melalui perang. Juga harta kami beri kepada sesiapa yang kami mahu, dan kami tidak berikan pada siapa yang kami mahu. Dia cakap tu salah. Tapi dia nak test rakyat dia. Tak ada seorang pun bangun bantah dia. Tak ada seorang bangun dan bantah dia. Kemudian Jumaat yang kedua, dia bangun lagi dan dia cakap benda yang sama. Dia cakap benda yang sama. Tak ada seorang juga bangun bantah. Jumaat ketiga, dia cakap sekali lagi perkara yang sama. Lalu seorang lelaki yang hadir pada ketika itu, dia bangun. Dia kata sama sekali tidak. Khalifah kot yang baca khutbah ni, khalifah tuan-tuan, yang pada dia ada kuasa. Dia boleh tangkap, dia boleh arahkan, dia boleh suruh penjara, dia boleh arahkan untuk dibunuh orang yang menyanggahi perkataan dia. Bangun seorang lelaki, dia kata sama sekali tidak. Sesungguhnya harta tersebut adalah harta kami, yakni harta rakyat. Dan sesiapa yang menghalang kami dari harta tersebut, kami akan berhukum dengan hukum Allah menggunakan pedang-pedang kami. Lalu Muawiyah radhiyallahu anhu, dia pun turun dari mimbar dan mengutus seseorang untuk panggil lelaki itu. Orang ramai pada ketika tu duk kata habis dah lelaki ni. Habis dah. Kan? Khalifah panggil sikit lagi tuan-tuan, ni cerita yang last. Kemudian orang ramai bila masuk di tempat tu, mereka melihat lelaki tadi ni sedang duduk bersama dengan Muawiyah di atas tempat duduknya. Mereka ingat Muawiyah akan hukum dia menyanggahi perkataan khalifah terang-terangan, kasar pula tu. Kalau kita tengok ayat dia, tiba-tiba orang masuk tengok, duduk sebelah khalifah pula. Muawiyah panggil lelaki tu duduk sebelah dia. Kemudian Muawiyah kata pada orang ramai, Muawiyah kata, dia ini telah menghidupkan aku, semoga Allah menghidupkannya. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, akan ada pemimpin-pemimpin selepas aku melakukan kesalahan. Mereka itu bercakap, tidak ada siapa pun yang menjawab dan menegur mereka. Mereka itu terjun ke dalam neraka seperti kera terjun. Ini kata Muawiyah. Kata Muawiyah lagi, aku bercakap pada Jumaat pertama, tidak ada siapa pun menjawab aku. Maka aku takut aku termasuk dalam kalangan mereka. Kemudian pada Jumaat yang kedua, tak ada siapa pun membantah aku. Maka aku takut aku termasuk di kalangan mereka. Yang ni pemimpin yang akan masuk dalam neraka. Dia takut apa yang Nabi sebut tu. Tak ada seorang membantah dia, dia takut macam tu. Kemudian aku bercakap pada Jumaat ketiga, lelaki ini bangun menjawabku dan dia telah menghidupkan aku. Maksudnya menyelamatkan aku. Semoga Allah menghidupkannya. Dalam Mu'jam Al-Kabir oleh At-Tabarani sebut tentang kisah ini. So inilah, kalau kita tengok zaman-zaman tersebut, maka umat Islam menjadi hebat, pemimpin umat Islam hebat. Kerana apa? Antara yang telah mereka lakukan ialah melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar. Dan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya kira cukup setakat itu. Dan mudah-mudahan pertemuan kita ada manfaat. Kalau terkasar bahasa, mohon maaf. Dan jika diizinkan oleh Allah, insya-Allah kita akan bertemu lagi. Tak sempatlah nak cerita tentang
isu Syria ke apa kan. Tuan-tuan boleh tengok siapa yang ada Facebook, boleh tengok Facebook page Green Project Malaysia, kat page Green Project Malaysia. Dan kita membantu umat Islam dalam dan luar negara sebenarnya. Tapi banyak kita bantu umat Islam di Syria kerana keadaan mereka sangatlah dahsyat teruknya, yang khususnya yang duduk dalam khemah-khemah pelarian tu. Dan sekadar itu saja, wallahu taala alam. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi